Dah? Dah. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membincangkan satu isu di bawah etika dan profesionalisme keguruan. Dan tajuk yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah isu hubungan guru dan murid. Dan akan kami terperincikan lagi di bawah sejauh manakah kemesraan antara guru dan murid perlu dijaga. Saya Luqman Al-Hakim, Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, dan bersama saya Muhammad Ashraf Yadinan, sekarang berkhidmat sebagai pensyarah di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Jadi pada hari ini kami berdua akan membincangkan berkenaan isu hubungan guru dan murid dengan lebih mendalam. Kami akan perincikan daripada maksud keluarga, sejauh manakah hubungan itu dibolehkan, dan bagaimanakah hubungan ini memberi kesan kepada etika dan profesionalisme sebagai seorang guru. Betul. Sebelum ni kalau kita cakap pasal isu hubungan guru dan murid lah, macam sekarang di media sosial kita tengah hangat pasal isu guru dan murid. Sebab apa kita ada guru yang bercinta dengan murid, kita ada guru yang macam ada hubungan kekeluargaan, macam panggil daddy apa semua kan. Semua ni lah kita nak kupas hari ni kan dalam isu berkaitan dengan isu hubungan dan murid. So, saya teruskan dengan topik kita yang pertama. Okey. Kita akan bincangkan lebih lanjut tentang konsep hubungan mesra guru dan pelajar. Okey, apakah sebenarnya maksud mesra yang kita katakan antara guru dan pelajar ini? Okey, kalau kita lihat definisi mesra mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, ia adalah erat ataupun karib mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain. Dan seterusnya saya ingin pergi kepada fokus etika kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kalau ikutkanlah seseorang guru ini seharusnya mempunyai antara 7 perkara, mempunyai sikap penyayang. Tetapi sejauh manakah seseorang guru itu boleh menjalankan ataupun boleh mengamalkan nilai sikap penyayang itu kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Okey. Dari segi kebaikan, sebelum kita bacalah, nak tanya Luqman, rasa apa sebenarnya hubungan mesra guru dan pelajar ni? Baik ke atau buruk sebenarnya? Ya, sebenarnya depend lah. Kalau seorang guru tu berniat baik untuk menjalankan hubungan yang mesra dengan pelajar, so dia jadilah baik. Tapi kalau seorang guru tu sendiri berniat tidak baik dan dia hubungan yang dijalankan tu lebih menjurus kepada selain daripada akademik atau pendidikan, so ia akan jadi tak baik lah. Saya tambah lagi apa yang saudara Luqman katakan, Dr. Luqman perkatakan, sekiranya hubungan guru dan pelajar baik, maka pembelajaran mereka juga akan bertambah baik. Perkara ini telah guru-guru pelajari semasa mereka menjalani latihan di Institut Perguruan, di mana konsep hubungan guru dan murid itu merupakan satu perkara yang amat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Okey, dari segi keburukannya, seperti anda boleh lihat, kita kalaulah terlebih mesra dengan pelajar, ia boleh menjurus ke arah gangguan seksual dan eksploitasi. Sebagai contoh, apabila seseorang murid ataupun seorang pelajar itu terlalu percaya pada gurunya cakap apa saja dia boleh percaya, dan perkara inilah yang boleh menyumbang pada berlakunya eksploitasi. Okey. Sebenarnya bila kita berbicara tentang hubungan mesra antara guru dan pelajar, ia sebenarnya berkait dengan accountability seorang guru itu sendiri. Okey, yang pertama, accountability seorang diri sendiri sebagai seorang guru. Seorang guru itu perlulah mengawal emosi sendiri supaya mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dan seterusnya, guru itu perlu menjadi seorang yang berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling. Sebelum tu Luqman, apa yang Luqman tahu sebenarnya pasal accountability guru ni? Kalau kita nak bagi tahu secara mudah lah kepada penonton kita semua. Accountability guru ni, kalau ikut pemahaman saya lah, dia merupakan nilai ataupun sikap yang perlu ada sebagai kita yang memegang title seorang guru. Itulah, orang kata kalau kata mudah ni macam tanggungjawab lah kan, accountability guru ni. Macam Luqman kata, macam saudara Luqman katakan sebentar tadi, jika seseorang guru mempunyai accountability terhadap diri sendiri, dia akan bersikap lebih tanggungjawab. Maka tidak berlakulah perkara-perkara seperti eksploitasi kan? Ya, betul. Dan seterusnya, accountability guru kepada pelajar pula, dia mestilah mengutamakan kebajikan pelajar. Jadi bila kita
berniat untuk menjalinkan hubungan baik antara kita dengan pelajar kita, kita mestilah utamakan kebajikan pelajar itu sendiri dari segi akademik dia. Dan kalau kita nak melebihi luar daripada kelas pun, kita mungkin boleh bertanya mengenai macam mana dengan keluarga dia kat rumah, okey ke tak, hubungan kekeluargaan, kewangan dia. Mungkin ada pelajar kita miskin kan. Dan seterusnya, sebagai seorang guru, kita perlulah menjadi contoh teladan kepada pelajar kita. Bercakap pasal mengutamakan kebajikan kan, ada setengah guru ni macam bersikap sangat mesra dengan pelajar dia, macam anggap sebagai seorang keluarga lah. Kalau anak murid dia melihat anak murid dia kesusahan, pakai baju pun dah lusuh, kira cikgu tu dia tolong anak-anak murid dia, tolong pelajar dia, dia belikan baju. Kadang-kadang ada yang tak cukup makan, cikgu berikan makan. Dan perkara hubungan mesra seperti inilah kita sebenarnya nak kan dalam hubungan antara guru dan pelajar. Ya, betul. Okey, jadi untuk dengan lebih lanjut, kita akan kupas isu yang ada berkenaan hubungan antara guru dan pelajar. Jadi, saya ingin timbulkan persoalan di sini. Bolehkah seorang guru dan pelajar dianggap sebagai ahli keluarga? Jadi sebelum kita pergi untuk menjawab soalan ini dengan lebih lanjut, kita teliti dulu apakah maksud keluarga. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, keluarga bermaksud seisi rumah tangga yang terdiri daripada suami dan isteri atau beserta anak-anak, dan untuk keluarga yang lebih besar ia akan merangkumi seluruh kaum saudara mara, kaum kerabat dan sanak saudara. Jadi di sini kita lihat, adakah terdapat perkataan guru dalam definisi keluarga? Tiada. Tiada kan? Jadi, kenapa timbul satu isu di mana seorang guru menganggap dirinya sebagai ayah ataupun ibu kepada pelajar dia? Jadi kalau pendapat Dr. Ashraf, kenapa ada guru yang menganggap dirinya sendiri sebagai ibu bapa kepada pelajar dia? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, sekiranya seorang guru itu menganggap anak muridnya, pelajarnya sebagai anak-anak, dia macam mewujudkan satu perasaan lebih sayang, lebih akrab, lebih rapat antara satu sama lain. Dan kita dapat lihat hubungan ni terjalin antara dua hala. Misalnya pelajar itu sendiri menganggap guru itu sebagai ibu atau ayah mereka. Selalunya ibu atau ayah angkat lah. Dan dan guru itu sendiri menganggap pelajarnya sebagai anak-anak mereka. Jadi dengan kata lain, dia ingin menjadikan hubungan lebih akrab supaya pembelajaran mereka akan berjalan dengan lebih lancar, kan? Betul. Okey, pada pendapat saya pula, kenapa ada guru yang menganggap dirinya sendiri sebagai ibu bapa kepada pelajar dia adalah kerana mungkin ramai guru antara kita yang berumur lebih kurang dalam 30-40-an kan. Jadi mereka sendiri pun ada anak mereka yang umur sama dengan pelajar mereka. Jadi di situ mereka akan merasakan murid mereka itu sendiri seperti anak-anak mereka. Jadi di situlah kenapa dia boleh menganggap pelajarnya sebagai anaknya sendiri. Dan satu lagi, mungkin pada pendapat guru itu sendiri, ia merasakan ia bukanlah satu perkara yang salah. Jadi kita teruskan dengan persoalan yang seterusnya. Adakah ia salah dari segi etika dan profesionalisme sebagai seorang guru? Jadi di sini untuk menjawab soalan ini sebenarnya sangat susah, kerana tidak ada suatu, kita katakan, peraturan atau perkeliling yang jelas yang menyatakan seorang guru dilarang menjalinkan hubungan keluarga dengan anak muridnya. Bercakap pasal undang-undang lah, memang kita tak ada undang-undang berkaitan dengan hubungan antara guru dan murid ni. Misalnya panggilan ayah atau mak itu. Tapi seperti saya katakan, kebelakangan ini timbul isu-isu seperti ini sebab apa? Sebab orang muda yang menganggap diri mereka ayah itu, di mana jurang umur mereka tidak jauh berbeza. Misalnya pelajar mereka berumur dalam 16-17 tahun dan guru mereka berumur dalam 20-an, hujung 20-an. Dan akibat jurang umur yang tidak terlalu jauh ini, apabila disebutlah gelaran ayah atau daddy seperti mana yang Luqman akan bincangkan lebih lanjut, ini akan menyebabkan mereka merasakan tidak sesuai lah untuk memanggil dengan panggilan sebegitu. Ya, betul. Dan bila kita membincangkan dari segi etika, sama ada betul atau salah ni sangat susah, seperti yang saya katakan tadi, kerana kita tidak tahu apakah niat seorang guru itu
bersikap sedemikian. So kalau dia betul-betul merasakan anak murid dia ni seperti anak dia sendiri, bolehlah kan. Tapi kalaulah guru tu sendiri berniat tidak baik, dia menjalinkan hubungan yang baik dengan anak muridnya dengan niat yang bukan selain daripada pelajarannya, so di situ ia akan membuka kepada suatu yang salah lah. Okey, kita teruskan dengan satu isu yang pernah tular, masih baru lagi kes ini kalau Dr. Ashraf ingat. Dalam hujung tahun 2021, tahun lepas, telah tular satu video di Twitter. Dalam video itu menyatakan seorang pengajar tuition online, dia telah meminta anak muridnya memanggil dirinya sebagai daddy. Dan ini telah mencetuskan satu kemarahan dalam seluruh rakyat Malaysia. Jadi di sini, kenapa rakyat Malaysia begitu marah dengan penularan video tersebut? Jadi di sini kita boleh lihat ada dua sebab yang boleh saya simpulkan. Pertama sekali adalah kerana bahasa perkataan daddy itu sendiri. Okey. Ramai yang berpendapat panggilan seperti itu melampaui batas hubungan antara guru dan murid. Tapi kenapa? Sebabnya perkataan daddy itu sendiri sebenarnya kalau kita berada di belah barat, ia membawa kepada maksud yang lain. Bukan, kalau kita perhatikan daddy itu sendiri berasal daripada dad atau father, so maksudnya ayah. Tapi kalau kita biasa tengok kan movie, filem Hollywood belah sana kan, daddy ni banyak digunakan di kelab malam, disco apa semua kan. Yang membawa maksud kepada seorang perempuan memanggil daddy ni apabila dia merupakan, dia menjalinkan hubungan dengan seorang lelaki semata-mata untuk wang, menjaga kewangan dia. Ataupun kita mungkin pernah dengar dengan suatu kataan iaitu sugar daddy. Betul doktor, saya pun sebelum ini banyak terdedah dengan macam pelajar-pelajar saya di IPG KBN. Dan kadang-kadang kita boleh dengar isu-isu seperti macam seorang pelajar tu mempunyai sugar daddy. Kenapa seseorang tu mempunyai sugar daddy? Mungkin di FBG kita kuranglah sikit masalah sebegini. Tapi di institut pengajian lain, kes berkaitan sugar daddy ni sangat banyak. Kerana kebanyakan pelajar ini datang daripada keluarga yang miskin. Dan mereka memerlukan wang. Dan apabila mereka memerlukan wang dengan lebih untuk membeli kebanyakannya mungkin nak beli barang-barang untuk kemewahan lah. Maka mereka mencari seorang sugar daddy. Di situ kita lihat sugar daddy hubungan dengan pelajar dengan orang yang muda ni tidak berapa elok lah orang kata ke arah seksual. Takkanlah seorang lelaki yang dah berumur hanya nak keluar semata-mata dengan seorang pelajar yang muda kan. Mungkin mereka akan minta lebih daripada itu. Ya betul. Jadi itulah antara salah satu sebab kenapa ia menjadi suatu isu bagi rakyat Malaysia, kerana ia membawa maksud yang tidak baik. Dan pada pendapat saya, sebab kedua kenapa ianya tidak boleh diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia adalah kerana pengajar yang dalam video itu adalah masih seorang yang muda, masih di awal 20-an. Jadi kalau tidak salah saya, anak murid dia dalam video tersebut masih dalam berumur lebih kurang 17 atau 16 tahun. Jadi kalau kita secara average-nya dalam rakyat Malaysia kan, tidak jauh lah jarak umur antara pengajar itu dengan anak muridnya. Jadi kalaulah kita ambil jarak umur tu 5 tahun kan, so kalau untuk orang dewasa, kalau isteri tu kita ambil 25 dan suami dia 30, ia ni normal kan. Jadi di situlah menjadi suatu isu bagi rakyat Malaysia kerana jarak umur antara pengajar dan anak muridnya ialah suatu umur yang dikatakan mereka boleh untuk bercinta, untuk berkahwin. Tapi pada masa yang sama mereka bukanlah antara dewasa dengan dewasa, tetapi seorang guru dengan pelajar. Dan bila kita tahu
rakyat Malaysia kebanyakannya jaranglah berkahwin pada usia masih di sekolah. Jadi ia menimbulkan rasa tidak senanglah dalam rakyat Malaysia kerana ditakuti perkara ini boleh bila cikgu tu meminta anak muridnya memanggil dia sebagai daddy, kita takut di luar kelas pun dia akan terbawa-bawa benda ni. Okey, kita pergi dengan lebih lanjut mengenai reaksi masyarakat di Malaysia. Jadi ini yang saya ambil daripada Twitter. Seorang pengguna Twitter bernama Zamir Muhyiddin, dia mengatakan bukan perkataan itu yang menjadi isu, tetapi hubungan. Bila cikgu dipanggil dengan panggilan keluarga, jurang profesionalism tu akan lenyap. Okey, di sini kita nampak kerisauan yang diketengahkan oleh saudara Zamir ni. Bukanlah perkataan daddy itu, tapi hubungan. Dan kita boleh macam ada logiknya di situ kerana bila seorang muridnya dah tak memanggil cikgunya dengan cikgu, jadi kita takut dia akan develop perasaan yang lain, bukan sebagai guru lagi, tapi macam yang saya katakan tadi lah, daddy membawa maksud yang lain kan. Jadi kita takut ia menjadi terlalu mesra hingga melebihi batas seorang murid dan guru. Betul lah, kalau macam dalam kelas bukan takkanlah kita nak panggil cikgu kita abah-abah, tak faham lah soalan ni kan. Macam pelik lah punya, memang tak sesuai. Lagi kalau cikgu tu muda lagi kan, kita nak suruh panggil ayah ke abah, sangatlah tak sesuai. Dan dia katakan lagi, kita bimbang dengan cikgu yang eksploitasi dan ambil kesempatan ke atas budak. Budak di bawah umur 18 ini masih ramai yang naif dan kena grooming cara ini. Dan inilah yang dirisaukan oleh hampir keseluruhan rakyat Malaysia. Dan seterusnya kita tengok pada respon dari seorang pengguna Twitter bernama Afiq Alisa. Saya setuju. Panggilan selain panggilan profesional mungkin bagi kebanyakannya memang berniat baik dan ikhlas dalam mendidik. Yang dirisaukan jika perkara ini menjadi normal, kita membuka peluang kepada yang berniat tidak baik untuk memulakan hubungan selain hubungan profesional. Yang ini seperti yang saya katakan di awal perbincangan kita tadi. Bila seorang guru kita tak tahu niatnya macam mana. Kenapa dia menjalinkan hubungan mesra dengan pelajarnya? Adakah ia semata-mata untuk memastikan pembelajarannya disampaikan dengan lebih baik, ataupun mempunyai niat yang lain? Ini kalau kita tengok kan, ini reaksi yang macam agak negatif lah daripada netizen kan. Saya tertarik dengan dua lagi komen daripada tiada nama di situ kan. Okey, di sini kita lihat ada dua reaksi lah. Satu negatif dan ada juga netizen yang berpendapat positif. Jadi seperti yang kita dapat baca di situ, maybe you feel comfortable with them. Jadi dia berpendapat mungkin cikgu tadi tu dah berasa selesa dengan anak muridnya sebab mungkin sebab umur dia dekat kan. Jadi dia tak rasa dia ni seorang guru yang perlu dipatuhi sangat oleh anak muridnya kan. Jadi dia pun membuat lawak seperti itu. Memang kalau kita lihat kepada respon cikgu tu sendiri, sebenarnya dia mengatakan dia hanyalah melawak semata-mata, tapi penonton akan tidak merasakan sebegitu, sebab tu yang jadi isu. Itulah yang bahayanya kalau di media sosial kan. Orang boleh salah tafsir apa segala kita punya percakapan, apa kita punya statement kan orang kata. So kena hati-hati sangatlah di media sosial ni. Dan ada juga pengguna yang mengatakan semua orang pernah buat silap. Jadi just come back stronger dan lupakan apa yang berlaku. Jadi di sini ada jugalah daripada netizen di Malaysia yang menerima benda ini dari sudut positif. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada hubungan cinta antara guru dan pelajar. Tadi kita ada satu isu pasal daddy dengan pelajarnya kan. Dan benda-benda macam ni kita boleh kaitkan dengan hubungan mesra. Dan hubungan mesra ni akan boleh mewujudkan hubungan cinta antara guru dan pelajar tu sendiri. Maklumlah kita ni kan manusia biasa. Walaupun kita tahu peraturan, kita tahu undang-undang, tu bila kita dah rapat dengan seseorang tu, satu perasaan cinta boleh terjalin. Dan bercakap tentang cinta kan, kita nak tengok dahulu apa itu definisi cinta. Ya doktor, di sini ditulis definisi cinta adalah perasaan atau berperasaan sayang
dan ingin akan sesuatu. Kalau dalam konteks ini kita gambarkan seorang guru mahukan seorang pelajar dan seorang pelajar mahukan gurunya. Begitulah. Tapi sebenarnya boleh ke pelajar-pelajar ini berkahwin dengan guru mereka? So, oleh itu kita lihat dahulu usia kanak-kanak. Okey, seorang kanak-kanak adalah seseorang yang berusia bawah 18 tahun mengikut Akta Kanak-kanak tahun 2001. Dan had umur kahwin pula adalah 16 tahun dan ada setengah tempat yang 18 tahun. Okey, peraturan ini masih lagi tidak menyeluruh sebab sebelum ini di bawah pemerintahan kerajaan sebelum ini ada mereka tekankan untuk menaikkan had umur berkahwin kepada 18 kesemuanya, tetapi masih lagi di dalam proses. So ada lagi negeri yang umur 16 dah boleh kahwin. Ya betul. Dan sebenarnya hak umur berkahwin ni di bawah kuasa kerajaan negeri kan. Dan kalau kita cakap pasal 16 tahun lah, masa tu tingkatan berapa doktor? Tingkatan 4. Tingkatan 4 kan. Kalau tingkatan 4 dah jatuh cinta dengan seorang guru dan mereka dah sah pun untuk berkahwin, dan macam mana kita nak katakan perkara yang mereka buat tu betul atau tidak kan? Sebab ikut undang-undang mereka sah. Okey, ini kita pergi pada pandangan masyarakat lah. Yang pertama sekali dari segi pandangan terhadap guru itu sendiri. Yang pertama, isu child grooming. Kalau orang tengok guru ni, kalau berkahwin dengan pelajar, mesti dia ni dah kena child groom. Pelajar ni mesti dah kena tu kan. Dah kena hasutan, kena ayat-ayat cinta ke. Inilah pandangan masyarakat. Dan keduanya, orang lihat tidak profesional lah. Misalnya kalau Luqman sendiri lihat seorang cikgu kahwin dengan pelajar, apa Luqman rasa? Kalau bagi pendapat saya sendiri, saya rasa akan lebih kepada guru itu tidak profesional. Kerana pada usia 16 tahun masih lagi belum matang. Jadi tidak sepatutnya lah bagi seorang guru mempunyai perasaan seperti itu kepada anak muridnya. Itulah kita nak jaga profesionalisme, sebab kalau ikut sepatutnya seorang guru itu fungsinya adalah untuk mengajar, mendidik. Dan apabila kita sentuh kepada hubungan cinta ni, masih lagi nampak pelik lah orang kata dalam masyarakat kita, walaupun sah di sisi undang-undang. Ya, betul. Dan dari segi pandangan masyarakat terhadap pelajar pula, yang pertamanya dia anggap pelajar itu tidak matang sebab umur tidak cukup 18 lagi kan. So mereka anggap mereka ni tidak cukup pendedahan terhadap dunia lah, mungkin mudah dimanipulasi oleh orang yang lebih berumur. Dan dia anggap sebagai mangsa manipulasi. Cakap pasal manipulasi ni, kalau pada pendapat saya sendirilah kan, takkanlah macam umur 17 mereka tidak matang dan umur 18 secara automatik mereka sah berkahwin dan tiba-tiba dah jadi matang. Dan perkara seperti ini yang masih lagi dibincangkan dalam kalangan netizen, sebab ada yang mereka katakan umur 19 pun sepatutnya tak boleh kahwin lagi, umur 20 pun sepatutnya tak boleh kahwin lagi. Dan bila boleh mereka kahwin? Nak tunggu kematangan seseorang itu, takkanlah kita nak tunggu umur 30 tahun baru mereka dibenarkan berkahwin. Dan inilah persoalan yang sering dibalah, digaduhkan lah orang kata di media sosial. Ya, betul. Dan kita pergi kepada seterusnya. Okey, child grooming atau antun kanak-kanak. Okey, child grooming ni apakah definisi dia? Child grooming ialah apabila seseorang membina hubungan kepercayaan dan hubungan emosi dengan kanak-kanak atau orang muda supaya mereka boleh memanipulasi, mengeksploitasi dan mendera mereka. Kanak-kanak dan orang muda yang didandani, diguna perkataan didandani kan, boleh didera secara seksual, dieksploitasi atau diperdagangkan. Okey, kalau kita lihat dari segi undang-undang macam mana? Mengikut peraturan kelakuan dan tata tertib, seorang pegawai tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Iaitu seorang pegawai tidak boleh membuat cubaan untuk merapati orang lain secara seksual atau meminta layanan seksual daripada orang itu. Kalau dalam konteks peraturan ni, kita tidak lihatlah sama ada dia khas untuk orang dewasa sahaja ke ataupun untuk kanak-kanak. Sebab itu kita kata dalam perundangan kita ni masih lagi ada kelompangan di mana peraturan tentang child grooming ni masih lagi tidak ada ataupun tidak dikuatkuasakan. Misalnya kan, melalui pembacaan saya di berita harian, Dato' Azalina pernah berkata semasa beliau menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri sebelum ini. Okey, kelompangan dalam peruntukan undang-undang adalah antara punca mengapa pelaku jenayah persediaan seksual ini bebas menjalankan kegiatan mereka dengan menyasarkan kanak-kanak sebagai mangsa. Mereka, pelaku jenayah, tidak dapat didakwa kerana sebarang sabitan kes di mahkamah perlu mempunyai niat dan pelaksanaan.
Bagaimanapun, apa yang mereka lakukan adalah sekadar berborak dengan mangsa tanpa membabitkan sebarang sentuhan fizikal yang membawa kepada pelakon seksual. Kalau kita baca kan, mengikut pernyataan Dato' Azalina, apa yang Luqman rasa? Jadi di sini saya nampak macam ada kelemahan dalam perundangan di Malaysia, di mana bila timbul isu child grooming, mereka tidak boleh didakwa kerana tidak nampak niat yang jelas kan. Jadi di situ, kalau betul lah isu child grooming ni ada, kesianlah kepada mangsa kan. Betul. Dan seperti apa yang kita baca tadi, mereka ni memang tidak dapat didakwa lah. Kalau seorang guru itu pun dah cuba merapati seorang murid, macam mana kita nak dakwa mereka? Adakah kita nak macam mana nak dapatkan pengakuan daripada pelajar ke, ataupun nak suruh guru itu sendiri mengaku yang mereka telah mengantun pelajar-pelajar mereka? Dan kelompangan seperti inilah yang menyebabkan benda ini sukar untuk diatasi. Sebelum tu Dr. Ashraf, boleh saya tanya sikit? Ya. Kalau mengikut pemahaman saya, di Jepun, seorang guru memang dilarang untuk menjalinkan hubungan dengan cinta antara guru dan pelajar. Dan memang ada dalam undang-undang mereka, kalau didapati mereka menjalinkan hubungan, memang akan dikenakan tindakan. Jadi di sini, bagaimana pendapat Dr. Ashraf? Adakah ia boleh kita rasionalkah ia dilaksanakan di Malaysia? Saya tidak pasti sejauh mana tahap perkara itu menjadi tabu lah, orang kata kan. Kalau misalan di sekolah, memang benda itu tabu lah sekiranya seorang guru bercinta dengan seorang pelajar. Tapi kalau pelajar itu telah bergraduasi dan telah mencapai umur yang boleh dikahwin, saya rasa tiada masalah. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan kepada, okeylah, kita dah sampai penghujung sebenarnya pada hari ini. Kita pergi kepada konklusi dan pandangan. Okey, saya pergi pada poin yang pertama. Tadi kita ada bincangkan tentang hubungan mesra. Yang pertama, hubungan mesra ini bagus dalam menanam sikap penyayang dan prihatin dan meningkatkan semangat belajar dan hubungan lebih akrab. Kita sekarang ni sedang menuju ke pembelajaran abad ke-21. Kita perlukan seorang guru sebagai dan murid untuk berkolaborasi. Kita juga nak mewujudkan rakan pembelajaran. Oleh itu, hubungan mesra ini sangatlah penting dalam mewujudkan pembelajaran yang lebih berkesan. Ya, betul. Jadi kalaulah seorang guru dan pelajar tidak mesra, jadi macam mana guru tu nak mengajar anak muridnya? Anak murid pun sendiri pun, kalaulah guru tu seorang guru yang strict, yang garang, jadi ia akan membantukan proses pembelajaran murid itu sendiri. Seterusnya kita tengok pada hubungan kekeluargaan. Tadi kita dah bincang, Dr. Luqman telah bincangkan lebih lanjut tentang kekeluargaan itu sendiri. Sekiranya hubungan keluarga ni baik antara guru dan pelajar, maka ia akan membuka hati pelajar dalam meluahkan permasalahan dan merapatkan lagi hubungan guru dan murid. Kalau Luqman sendiri ada tak macam seorang macam ayah lah, macam guru yang boleh dianggap sebagai ayah? Kalau di masa saya belajar dulu, mungkin adalah, sebab kebanyakan guru di sekolah saya dalam golongan yang ke arah yang berumur kan. Jadi bagi saya tidak ada masalah untuk saya menganggap guru-guru tersebut seperti ibu bapa saya sendiri. Betul, saya pun ada seorang guru dulu, memang orang panggil abah lah. Sebab apa? Sebab sikap dia yang penyayang lah. Dia suka rapat dengan pelajar-pelajar dia. Dan apabila kita berinteraksi dengan orang-orang sebegini, kita akan rasa, best lah, kita rasa lain sikit lah daripada guru-guru yang biasa. Tapi ingin saya ingatkan lagi, seperti mana kes yang Tula tadi, janganlah kita terlalu rapat sehingga melewati batas seorang guru dan murid yang perlu ada. Betul. Dan yang terakhirnya, berkenaan hubungan cinta. Ia sah dari segi undang-undang sekiranya berkahwin melepasi had umur yang dibenarkan. Tetapi kita perlulah berhati-hati supaya tidak akan ada unsur child grooming dan tidak bercinta ketika masih di sekolah. Betul. Jangan nampak jelas sangat lah kan kalau dah suka pelajar dekat sekolah tu. Kalau bercinta masa tu memang salah lah. Dari segi profesionalisme memang salah. Kalau apa-apa pun tunggu bergraduasi dahulu, barulah kita boleh start lepas tu. Dari segi undang-undang sah, dari segi pandangan masyarakat pun dah okey dah sikit kan. Ya, betul. Betul. Okey, itulah Dr. Luqman tentang perbincangan kita pada hari ini. Sangat panas, sangat sensitif.
Dan saya pun rasa tertarik sebenarnya dengan topik pada kali ini. Mungkin kita akan boleh bincangkan lebih lagi kan. Kita jumpa lah, kita minum kopi ke apa nanti kan. Dan saya pun berterima kasih kerana telah menjemput saya untuk sesi perbincangan pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih pada penonton semua kerana sudi menonton perbincangan kami pada kali ini. Dan kami akhiri perbincangan kami ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.